ulangi ada 4 kajian Nobel bagi aspek watak perwatakan. Kalau sebelum ini watak perwatakan hanya berbicara tentang apa perwatakan watak utama, tapi pada hari ini kita akan melihat konflik yang dihadapi oleh watak utama. Konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara-cara watak utama tersebut menyelesaikan konflik yang dihadapinya dalam cerita Nobel tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, Said, cuba yang lain pun tolong fikirkan apa yang faham tentang konflik. Bertentangan. Diri. Kau kuat. Cuba yang salah tak apa. Bertentangan ke pertentangan? Pertentangan. Pertentangan. Haziq, yang lain bersedia, saya nak tanya juga. Haziq, cepat. Yakin kena yakin. Salah tak apa, kita cuba Apa Haziq? Perselisihan faham. Okey, siapa lagi nak cuba? Sukarela. Farouk. Saya kata pertentangan. Haziq kata perselisihan faham. Farouk? Pertentangan juga, sama. Siapa lagi nak cuba? Pelajar 5 rajin. Rosalinda. Rosalinda. Cuba Rosalinda. Apa lagi yang awak faham tentang konflik? Bersalah? Oh, masalah. Okey, masalah. Ada lagi? Okey, duduk. Ada lagi? Puan nak cuba, Fahmi nak cuba. Hanif, Aziz, apa lagi yang faham tentang konflik? KONFLIK. Okey. Ada lagi? Tak ada. Okey. Jadi kita dah dengar beberapa perkataan yang difahami oleh kawan-kawan awak. Konflik ialah pertentangan. Ada bertentangan pun ada juga. Bertentangan mata ke apa tu? Perselisihan faham. Mungkin ada yang kata perselisihan pendapat, kan? Ada yang kata masalah. Rosalinda tadi apa? Masalah dulu. Ada yang sebut nanti permasalahan pula. Masalah juga lah. Okey. Tepuk tangan kepada rakan-rakan anda. Okey, bagus. Konflik ni suatu yang boleh dianggap sebagai satu masalah. Satu pertentangan kalau antara manusia dengan manusia, watak dalam novel Silir dan Sina misalnya, berlaku konflik, contoh antara Umi, ada watak Umi kan, dengan bekas suami iaitu arwah Abdullah bin Ayat. Konflik antara keduanya kerana berselisihan faham, akhirnya membawa perceraian, konflik. Gaduh, tak sepahaman, kan? Minat tak sama, kecenderungan tak sama misalnya, kan? Jadi berlaku perceraian. Berlaku juga
konflik antara Haikal Hakimi dengan uminya. Apabila uminya membantah, menghalang hasrat siapa? Haikal Hakimi untuk pergi ke kampung halaman arwah ayah dia. Di mana? Di kampung apa namanya? Kampung Sungai Petani, Sungai Seri Purnama, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Hasrat dia nak menyusuri kampung, menyusuri kehidupan arwah ayah dia, dibantah. Ini menimbulkan satu konflik. Rasa tidak puas hati ataupun marah, itu konflik, kan? Dan nanti ada cara macam mana satu-satu watak itu menyelesaikan konflik yang dihadapi. Begitu juga dalam novel Di Sebalik Dinara, ada juga berlaku konflik antara Farisha, watak utama betul, dengan ayahnya. Siapa nama watak ayah dia? Kal kan? Nanti kita akan tengok. Okey? Jadi hari ini berikan tumpuan pada layar dan penjelasan, iaitu bagaimana, apa konflik yang berlaku dalam diri watak dengan alam ke dengan watak-watak lain dalam novel tersebut, dan cara mereka menyelesaikannya ataupun menghadapinya. Apa solusi dia? Okey. Sila lihat pada layar konflik, cara watak menyelesaikan konflik dalam novel Di Sebalik Dinara. Tengah tempat dulu kan. Siapa nama pengarangnya? Dayang Nur. Jangan risau, nama pengarang ada pada kertas soalan ni. Okey, seperti biasa, tuliskan sama aja. Ayat ni sama aja kan, cuma ubah di sini je. Berdasarkan novel yang saya pelajari, novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur, terdapat beberapa konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara menyelesaikannya. Dan cara watak utama itu menyelesaikannya. Boleh juga panjang sikit kan? Okey. Terus masuk ke perenggan. Jawapan. Antara konflik yang cukup kan? Terus masuk. Apa yang peristiwa yang berlaku apabila Farisha mengetahui bahawa dirinya hanyalah anak angkat kepada keluarga Azrai. Akibatnya, kesannya, Farisha berasa sangat sedih dan menangis semalaman. Yalah, selama-lama ini kita tahu kita konon-konon anak kandung, kan? Anggap itu mak ayah kandung, tiba-tiba dapat tahu rupa-rupanya kita anak angkat. Akan memberikan kesan juga pada hati perasaan jiwa seorang, kan? Begitu juga yang berlaku pada Farisha. Sekarang ni untuk masalah ini, konflik ni, Farisha berkonflik dengan siapa? Berkonflik dengan siapa agak-agak? Berkonflik dengan keadaan ke berkonflik dengan keluarga tu? Kalau kita lihat cara luaran begini, dia berkonflik dengan keluarga tu lah. Baru keluarga tu baru tahu dia kan keadaan yang sebenar, kan, hal yang sebenar. Okey. Jadi jadi apa yang cara dia selesaikan? Cara penyelesaiannya ialah, kalau nak guna ialah, Farisha cuba menerima kenyataan tersebut dengan tabah. Dia terpaksa cuba terima dengan tabah, dengan reda, REDA, dengan reda, dengan hati yang terbuka. Mungkin walaupun rasa perit, sedih, dia terpaksa menerima hakikat bahawa dia memang sekadar anak angkat, adik-beradik angkat kepada Azrai, kan? Dan apa cara dia? Yang seterusnya, Farisha meminta Azrai bercerita lebih lanjut tentang ibu bapa kandungnya. Mungkin dengan cara meminta Azrai bercerita dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci tentang ibu ayah kandungnya,
Mungkin itu dapat mengurangkan kesedihan. Sebab dia fokus pada ibu kandung dia kan, ayah kandung dia, nak tahu siapa orang ni sebagainya. Mungkin akan mengurangkan sedikit rasa kesedihan. Jelas? Ini cara nak tulis. Ingat, menjawab soalan Nobel, apa-apa aspek pun mesti dengan teknik yang betul. Teknik yang betul atau teknikal jawapan yang betul. Okey, kita pergi pada Nobel tingkatan 5. Berdasarkan Nobel yang saya pelajari, Nobel Silin Daksina karya Nizam Farman, terdapat beberapa konflik yang dihadapi oleh watak utama. Okey. Dalam pengenalan, biasanya kita akan sebut dulu tentang aspek yang akan kita jawab. Kita faham dulu. Macam sebelum ini kita kata watak utama. Terus kita kata watak utama dalam novel ini ialah Haikal Hakimi ataupun Farisha. Kan? Kalau pengajaran, terdapat beberapa pengajaran dalam novel ini. Cara ringkasnya kan, mesti disebut dalam pengenalan aspek yang hendak dijawab. Okay. Sama juga macam soalan konflik tadi dalam tingkatan 4. Sama juga dia punya frasa, pernyataan isi dia. Antara konfliknya ialah, kalau nak guna ialah, apabila Haikal Hakimi menyuarakan hasratnya untuk pergi ke Johor pada ibunya, namun hasrat itu dibantah, dihalang oleh ibunya atau uminya, kerana Haikal dengan alasan kerana Haikal tidak mengenali sesiapa di sana. Kat mana ni Haikal ni? Haikal ni kat mana ni? Dia nak datang ke Johor. Negeri mana? Negeri Terengganu, jauh. Dia pun masih muda belia kan? Belum pernah pergi keluar daripada negeri dia, tempat dia kampung ni. Jadi mungkin rasa khawatirlah, bimbang dalam diri uminya kan. Jadi dan selain itu, memangnya lah Haikal Hakimi tidak mengenali siapa pun di Johor itu kan. Okey. Ibunya turut mengunggut ataupun kalaulah mengunggut tu tinggi sangat, kita boleh kata dia apa? Memberikan amaran. Tidak akan memberikan wang perbelanjaan kepada Haikal. Kalau kau pergi juga kan, berdegil juga, berkerah juga nak pergi, okey, tetapi dia tak akan berikan duit mungkin sesin pun sebagai perbelanjaan Haikal. Mungkin tambang pergi pun tak beri, belanja sepanjang berada di negeri Johor nanti, di kampung Panik Raja Batu Pahat Johor kan, pun dia tak pergi. Ini menimbulkan rasa marah, kecil hati kan, terkilan, tidak puas hati dalam hati Haikal ini. Ini yang dinamakan konflik. Dan apa cara Haikal Hakimi menyelesaikan konflik dengan umi dia? Haikal Hakimi tetap berkeras. Dia tetap bertekad juga. Apa nak jadi, jadilah. Untuk pergi ke kampung Seri Purnama Parit Raja Batu Pahat Johor. Kebetulan setelah mendapat keizinan daripada Walid. Walid itu siapa? Ayah tiri Haikal Hakimi, yang berjanji untuk memasukkan wang perbelanjaan Haikal ke dalam akaun Haikal. Jadi dia memang bertekad, berkeras kan, nak pergi juga, nak jadi apa jadilah. Kebetulan pula konflik itu lebih mudah mendapat penyelesaiannya apabila Walid memberikan kebenaran, keizinan kepada Haikal. Mungkin kerana dia memahami hati perasaan Haikal kan, yang mungkin sangat rindu akan ayahnya.
yang mungkin sangat teruja untuk mengetahui riwayat hidup ayahnya yang berada di Kampung Seri Purnama, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Selepas dia menerima sebuah manuskrip. Kan? Betul? Okey, jadi oleh sebab itu Walid faham dan dibenarkan. Okey, ini antara jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara watak utama itu menyelesaikannya. Jelas? Alia? Dina? Tidak? Okey, Fahmi? Okey, kalau faham, alhamdulillah, sila salin jawapan di hadapan dan dengar sini. Dan ada beberapa lagi konflik yang dihadapi oleh watak utama yang terdapat, yang termuat dalam Mas A+ dan juga MOU. Sila dapatkan jawapannya pada bahagian belakang. Sekarang ni awak dah tahu cara teknik nak menjawab. Kita nak dapatkan jawapan-jawapan yang lain pula sebagai persediaan yang lebih mantap. Itu saja daripada saya. InsyaAllah. Assalamualaikum.